يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama sekali kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama menghirup udara hari ini, kita dapat kita kembali hidup setelah kita mati semalam. Kita mati buat sementara dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi sekali untuk kita menghirup udara ni sambil kita berfikir, bertasbih dan sentiasa mengingati Allah, dan juga kita diberi peluang untuk bertaubat. Hari ini kita peluang untuk bertaubat daripada kesilapan, dosa-dosa yang mungkin kita lakukan secara sengaja atau tak sengaja. Alright, jadi apa khabar semua? Hari ini hari Selasa. Hari yang biasanya kita semua ni pergi kerja lah kalau biasa, tapi sekarang di Malaysia kita lockdown. So pastinya tak dapat keluar pergi kerja, tapi bagi yang ada urusan pasti anda terus melakukan urusan-urusan anda. Jadi apa kata kita hari ini kita bangkit pagi ni, kita mulakan dengan satu semangat yang positif, semangat memberi. Apa kita buat? Kita share supaya kita dapat berkongsi benda ni dengan mungkin rakan-rakan kita yang memang macam mungkin mencari something, right? Mereka buat bisnes tapi dia tak tahu macam mana nak increase dia punya return dia, macam mana nak increase jadi 100% double dan mungkin 10 kali lagi. Macam mana, apa yang patut kita lakukan? Itu yang kita akan bincangkan dalam topik pada hari ini. Tapi kita ambil peluang untuk terus berkongsi, share. Alright, yang ada kat sini saya nak tengok juga adik-beradik yang sudah pun masuk. Alright, kita ada Katie Hamid. Wah, ni Katie ni lama, adik-beradik lama kita yang senyap sunyi, senyap sepi. Mungkin sedang membina satu empire yang besar. Kita doakan mudah-mudahan terus dirahmati Allah SWT. Kita ada Syamil Firuz, adik-beradik kita daripada Singapura yang sekarang dah jadi food blogger, food review. Dia review food di Singapura. Sambil review, siapa yang nak review hantar kat dia akan review pakai dia punya live, dan so you all boleh dapat order. Alright, itu kita juga ada Syirah Rizwan kita. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda juga. Alright, Katie, semangat memberi. Alright, okay, semangat memberi, itu dia. Kita ada Katie terus juga, alhamdulillah. Okay Katie, very good. Okay, boleh tak dengar apa yang saya cakap ni? Saya harap boleh dengar lah. Okay, insyaAllah. Okay, good. Okay, sambil tu juga biasalah kalau adik-beradik abang Abu, kalau korang memang adik-beradik aku ni, kau akan tekan love tu banyak-banyak. Sebab love tu dia buat saya macam at least ada orang yang terus buat love. Dan apa yang abang Abu nak juga dengan konsep love ni adalah juga kita kita beristighfar. Sambil kita tekan love tu kan, sambil kita tekan banyak-banyak, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita buat benda-benda macam tu, itu akan menjadikan kita macam at least ada something yang interesting. Alright, okay, itu yang abang Abu nak juga kongsikan. Dan terus tekan share. Abang Abu sendiri sekarang tengah nak share ni, tengah share dengan saya, sebab sejak kehilangan phone saya tu, saya memang susah nak share ni. Sebab saya tak ada kontak-kontak dalam benda tu, jadi saya just share kepada member-member yang mungkin rapat dengan saya, supaya mereka juga boleh bersama-sama dan share kepada orang lain juga. Alright, insyaAllah. Alright, so itu saja daripada saya untuk kita share. Alright. Okey, macam mana keadaan awak di sana? Di Singapura nampaknya tadi macam ada hujan sikit. Dia turun sikit. Dia cakap sikit dia turun, lepas tu dia dah berhenti balik. Tapi keadaan nampak macam dia bukanlah mendung yang gelap sangat, tapi dia macam ala-ala nak hujan tu. Ala-ala nak hujan kat Singapura. Alright, yang anda semua dekat mana ni? Katie mesti dekat KL. Macam mana KL sekarang? Dan tahniah juga kepada rakyat Malaysia kerana kita berjaya sama-sama mengurangkan kita punya kes COVID daripada 9, 8, 6, kita dah masuk ke 5. Mudah-mudahan kita teruskan semangat ni untuk terus bawa dia lagi
turun habis-habis. Mudah-mudahan dalam bulan 6, bulan 7 ni kita settle semua. Kita kembali ke dalam proses kehidupan sebelum pre-COVID. Alright. Okay. So kita ada Dr. Ravi. Dr. Ravi, salam best AA. Alright. Okay, jadi topik hari ni topik yang menarik. Kita akan bincang kejap lagi. Alright. Tapi apa-apa pun sebelum saya nak bincang topik tu, apa kata kita seperti biasa, kita sembang-sembang, kita tanya soalan, kita kita share. Mungkin awak kat sana tu bolehlah share apa benda pun yang mengenai topik hari ni ke, pengalaman awak ke, atau soalan, tak kisahlah pasal bisnes, duit ataupun kekayaan. Apa saja soalan yang awak nak tak tujukan boleh, sebab ini masa untuk saya macam dapatkan food for my brain. Macam mana food for my brain ni is your question tau. Soalan awak ni adalah makanan minda saya. Banyak awak tanya, banyaklah saya makan hari ni. Alright, kita juga ada Kak Gaya Ahmad adik-beradik kita daripada Singapura. Alright, Kak Gaya, so apa cerita? Okay, boleh tak komen sikit? Boleh tak komen? Okay, Abang Abu, saya sihat, saya Alhamdulillah, saya walafiat. Cuba komen, jangan duduk diam macam ni. Cuba komen sikit. Sentiasa proaktif, tekan love ke, tekan love banyak-banyak biar dia capai macam biasalah kan. 1,000, 2,000 lebih macam tu. Okay. Alright, kita juga ada Kak Ida kita kat sini. Kak Ida, Assalamualaikum AA, dia cakap. Alright. Okay, dan kita ada juga Fauzi Ujita. Salam AA dan semua rakan. Selamat pagi, salam Selasa daripada Langkawi. Alright. Okay, kita ada orang Langkawi hari ni. Kita juga ada orang Labuan, Syahna. Bilo Syahna, Santah Maria. Morning AA, dia cakap. Alright. Kerja. Alright. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kerana ada kerja. Kan ramai orang ni dia kesian tak ada kerja. Jadi orang yang ada kerja ni jangan mengeluh, dia bersyukur. Alhamdulillah aku ada kerja. Dia make it macam excited, make it macam so passionate, like sebab ada kerja. Very good. Okay, Alhamdulillah sihat. Kak Ida dia cakap dia sihat. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera AA dan juga semua. Hanizah, Kak Hanizah dekat sini. Katie dia cakap apa ni? Saya sihat Alhamdulillah, bisnes bertambah bagus. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar. Alright, kita nak dengar benda-benda macam tu. Alright, kita nak dengar benda positif. Dalam keadaan negatif ni, kita nak banyak dengar benda-benda positif. Okey, Sabah pagi hujan ni. Sabah awal pagi hujan. Okey, Sabah hujan. Betul, bersyukur ada kerja. Shona, okey, handsome macam biasa. Terima kasih. Alright. Ini doktor pandai tau. Dia cakap handsome sebab apa tau? Sebab bila dia cakap handsome, apa dia dapat? Korang pun tahu apa dia dapat. Tu dia akan dapat satu music. Music dia apa? Music dia adalah satu tepukan. Kerana dia menggunakan benda yang begitu penting. Okey, batuk tu masih belum lagi lah InsyaAllah. Alright. Okey, kita ada enjoy sebab ada team mata best. Sebab ada team mata best. Saya enjoy sebab ada team mata best. Kita have fun sambil kerja. That's the way, right? It's about having fun so that you get fund. When you have fun, the D follow tau. So F-U-N, you have kan, D, dollar follow, jadi fund. Alright, okay, bunyi pun pom-pom. Alright, okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah very exciting, very best sangat dengan rezeki Allah bagi saya untuk terus dapat buat apa yang saya suka. Mungkin ada juga ujian-ujian seperti apa yang sedang berlaku ni COVID. Peredaran saya tu macam sangat terbatas sebab saya daripada Singapura saya nak ke Malaysia, dan daripada Malaysia nak ke Singapura tu ada banyak cabaran-cabaran tertentu seperti quarantine dan benda-benda macam tu. Dan Alhamdulillah dah kena jab yang pertama, tapi masih dalam kata orang tu recovery punya period. Sebab what happened selepas jab pertama, saya memang mengalami sedikit kata orang tu ujian. Saya memang mungkin saya bukan orang yang boleh terima benda-benda macam tu, sebab mungkin saya punya blood count ke whatever tu memang mungkin tak cepat. Jadi dia mengakibatkan sedikit tidak balas yang mungkin lambat lah. Jadi sampai sekarang ni masih belum lagi sepenuhnya, tapi insyaAllah, alright, dengan doa-doa anda ni semua, Abang Abu dapat kembali at least memulakan saya punya live balik ni selepas lebih kurang 8 minggu 9 minggu saya tak dapat bersuara, tak dapat alright. Kita ambil vaksin Pfizer yang
yang Moderna, right? Okay. So itu vaksin yang pertama. Saya patutnya dah dapat vaksin yang kedua, tapi kesihatan tak membenarkan. Jadi pihak yang memberi vaksin dia cakap, okay, tak boleh sekarang Abang Abu, kau kena relax, get back into your normal state, then datang balik. Alright. Okay, so itu yang kita nak bincang-bincangkan. Jadi kau orang semua, siapa yang kat sini dah ambil vaksin, yang belum ambil vaksin, yang sudah register ke apa, komen. Jangan duduk sini duduk diam-diam. Bagus Katie, komen, sentiasa komen, banyakkan komen. Kita ni, saya nak jadikan benda yang saya buat ni dia lebih interaktif tau. Dia bukan kita buat kursus, bukan buat workshop. Kalau workshop kau datang Zoom, then kita buat workshop tu betul. Tapi ni lebih kepada kita nak bersembang-sembang, kita nak berkongsi, kita nak macam berukhuwahkan dengan adik-beradik aku, insya-Allah. Saya first dose Pfizer, okey. Amin, amin. Alright, ni pun Kak Gaya, amin. Katie, amin. Okey, Shana dia cakap first dose dia Pfizer, okey, alright. Wow, Syira tak sabar nak vaksin tapi belum appointment. Tak apa, usaha terus dapatkan vaksin, insya-Allah. Alright, okey, untuk sama-sama kita dapat membendung. Saya belum dapat tarikh vaksin. Katie cakap dia belum dapat. Yes, Malaysia ni besar sikit kan, dia besar, jadi mungkin adalah banyak benda yang perlu I don't know, tapi insya-Allah doakan semua dapat. Okey. So bagaimana hari ni? Ada ke soalan-soalan yang mungkin awak semalam tidur teringat kan? Besok pagi aku nak tanyalah Abang Abu. Ada ke benda-benda soalan-soalan macam tu? Boleh dipersilakan untuk tanya Abang Abu, insya-Allah. Jangan marah sebab saya banyak minum air sekarang ni, sebab saya perlu minum. Setiap kali saya berbual ni saya kena minum supaya dia reda sikit. Okey, so ada ke soalan? Saya nak tengok kalau ada soalan. Okey, alhamdulillah. Belum dapat tarikh. Okey. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan semua adik-adik yang ada dalam grup ni, kita doakan mudah-mudahan tarikh tu Allah akan permudahkan untuk cepat kita dapat. Okey, terus tekan love sambil tu kita ucapkan alhamdulillah ke, ataupun kita bertasbih ke, bertahmid ke, sambil kita tekan love. Jadi jangan sia-siakan masa kita, jangan sia-siakan perbuatan kita daripada dia connect balik dengan dengan kehidupan akhirat kita. Okey. Kita ada siapa ni? Alright, alhamdulillah Kak Rin dah ambil vaksin dan dan dah sihat daripada slight fever. Okey, alhamdulillah. Alright, very good. Teruskan kehidupan kita seperti biasa. Okay, come on, let's talk about questions. Ada tak soalan yang perlu awak nak jawapan daripada saya? Ada tak? Kalau ada kita boleh, right? Oh, Fauzi, kau dah habis 2 dos pada 25 Pfizer. Alhamdulillah you dah settle Alhamdulillah, bagus. Tahniah. Bagi yang dah 2 dos ni tahniah mudah-mudahan yes, betul. Lina pun dah kan. Lina pun dia dah settle juga bagus. Ramai adik-adik kita dah mula vaksin, dah mula settle. Jadi insya-Allah nanti kita boleh jumpa lah. Lepas mungkin sebulan 2 bulan ni kita boleh dah bertemu balik. Nanti saya nak jemput you all datang ke resort family Abang Abu, resort adik-beradik kita di Mersing. Kita jemput, mungkin kita buat satu segmen di sana. Jadi kita nak jemput semua nanti. Kita adakan satu sesi lah di sana lah. Di Mersing. Yes, tapi sekarang ni sejak PKP ni kita tak dapat kan buat. Saya sendiri dia rindu sangat untuk buat, walaupun saya banyak buat program secara online ni sekarang ni. Okay, at least terubat juga kerinduan tu, tapi nak buat on stage tu masih macam nak lah. Sebab saya orang yang suka berjumpa dengan orang, suka bercakap, suka macam inspire people kan. Saya suka benda tu. Alright, okay. Dr. Ravi dia cakap daftar tahun lepas, still waiting call for vaccination. Okay, insyaAllah. Alright, okay, Dr. Ravi, hopefully you'll get a call or the appointments. Saya dah terlupa step yang saya belajar, macam mana nak recall tu. Join balik. Sekarang kita dah restructure balik semua tu. So you boleh join as a group tertentu. Kita ada level 1, level 2, level 3. Jadi you boleh macam yourself, saya rasa you boleh terus join level 2. Alright, tak payah nak pergi level 1, boleh terus join level 2. So kita ada level 2 ni dia lebih kurang dalam 3 bulan. 3 bulan punya program, iaitu weekly. Setiap minggu dalam 2-3 jam malam kita buat. So berterusan sebab kita nak lepaskan level 2. Alright. So nanti kalau ada masa, bila saya ada apa-apa ke, you boleh join. Ataupun you nak tahu, you boleh WhatsApp Abang Abu dalam group.
atau personal, nanti saya bagi tahu, sebab the next level 2 ni kita akan start pada bulan 7. Level 2 ni kita akan start pada bulan 7. Yes, bulan 7 kita akan start level 2, right? Okey, okey, Kak Gaya dah ni dah vaksin. Alhamdulillah, very good, very good. Okey, jom. Jadi itu soalan tadi yang daripada Katie, dia cakap macam mana saya dah terlupa step. Kenapa terlupa step tau Katie? Sebab kita ni, kita tak nak duduk dalam grup. Kita ni sibuk sangat sampai kita terlupa, nampak tu. So nasib baiklah Abang Ambu ada follow up program yang boleh join. Jadi jangan risau, so you can actually join program-program. Okey, macam mana nak ajak orang join dalam bisnes? Macam mana nak ajak? Dia macam kita buat je. Kita buat dan kita tunjuk kita punya perubahan. Bila kita mula tunjuk perubahan dalam kehidupan kita, jadi orang-orang yang dekat dengan kita akan mula sedar. Dia akan mula tanya. Masa tu kita boleh actually tak payah jemput dia sendiri nak join. Tapi kalau kita sebelum tunjuk apa-apa kejayaan, kita pun mula dapat, memang susah. Memang susah untuk kita nak dapatkan orang join kita sebab kita belum ada bukti, maka kita ada strategi-strategi tertentu. Alright, kita kena, mungkin salah satu adalah kita depend on apa business. Adakah kita dalam bisnes apa yang nak buat orang tu join bisnes kita? Adakah MLM, adakah networking? So ada apa bisnes tu kita kena faham, sebab setiap bisnes ni berlainan. Kalau you buat networking, nak ajak-ajak macam tu susah. So you kena build relationship, you kena build that kind of macam satu sifat untuk diorang kena faham yang you ada some value untuk diorang. You kena create that value dan show them that you have that value that they want. Apa yang value yang saya ada yang boleh bantu dia. That's how you need to macam bina benda tu. Sebab ramai orang akan mula join kita bila kita sendiri tunjuk perubahan. Kalau dulu kita macam selalu murung, selalu sedih, tapi sekarang kita excited, kita sentiasa ceria, kita post banyak post yang positif dan itu dari segi perwatakan kita. Lepas tu ada yang tengok kita ni macam dah ada penambahbaikan dalam kewangan kita. Benda-benda macam tu akan buatkan mereka lebih, kata orang tu, bersemangat untuk join. Alright, okay. Kalau kalau nak buat pinjaman untuk bisnes, bila masa yang betul-betul sesuai? Okay, bila bisnes kita sudah pun menunjukkan hasil. Maksudnya bisnes kita sudah menunjukkan hasil dan sudah bersedia untuk berkembang. Maksudnya dia sudah bersedia untuk berkembang, bukan untuk bermula. Bukan nak mula bisnes, tak. Mula bisnes seboleh-bolehnya gunakan duit yang kita ada. Alright, duit sendiri. Jangan gunakan duit pinjaman untuk mulakan perniagaan. Tapi bila perniagaan dah mantap dan kita nak kembangkan, mungkin kita nak adakan satu line baru, ataupun kita nak perlukan mesin baru, kita perlukan satu lokasi baru, then you kena ada pinjaman. Masa tu pinjaman lebih sesuai. Alright, itu pun kena buat kira-kira yang betul. Okay. Assalamualaikum Devi Suryati, selamat pagi AA dan semua. Alright, salam AA, good morning untuk semua. Alright, kita juga ada Ida. Bukti tu bermakna tunjuk kejayaan. Yes, bukti tu kejayaan, bukan kejayaan daripada harta benda saja, perubahan perwatakan kita, kan. Kita mungkin bertemu orang tu tak join pun, kita jumpa lagi, kita masih buat kawan dengan dia lagi. Ini akan menunjukkan orang tu akan mula melihat yang awak ni betul-betul jujur dalam berkawan dengan dia dan betul-betul nak bantu dia orang. Okey, dan mula expose diri kita, kan. Mula berada di mana orang boleh melihat kita, kan. Dalam macam hari ni, kan, saya buat Facebook ni, walaupun tak ramai yang sebenarnya nak tengok, saya sentiasa buat sebab itu adalah kerja saya. Berapa ramai orang tengok tu bukan kerja saya, itu kerja Allah. Jadi kita tak perlu nak risau dengan kerja Allah, kita risau dengan kerja kita. Kita buat tak apa yang kita kena buat. Jadi hasilnya insya-Allah pasti akan datang. Alright, okay, good. Dan kat sini kita ada siapa ni, Kak? Thank you Debbie Suryati dapat join live esok, seterusnya join lagi, share dengan kawan-kawan. Okay, very good. Okay, best explanation. Okay, insyaAllah. Okay, Devi. Alright. Nah, ni ada lagi satu. Note, info the A, share experience kerjaan kita. Create value yang ada. Share bukti, perubahan perwatakan. Tunjukkan kita jujur nak bantu. Okay, itu antara yang akan menjadikan orang teruja nak join dengan kita. Alright. So, itu ada soalan-soalan. Ada tak lagi soalan yang korang nak tanya? Sebab lepas ni kita nak masuk topik kita. Nampak tu topik, macam mana nak increase income kita 100% atau 1000%. Yo, nak lagi kuat, boleh juga buat sampai 2000%.
Ish, dapat 2,000 terus jadi 200,000. Boleh ke Abang Abu? Boleh. Boleh. Itu yang kita nak bincangkan kejap lagi. Kita nak bincangkan kejap lagi, alright? Okay. Nak bincangkan topik benda ni. Mungkin kita nak macam start dengan perbincangan. Apa pendapat awak mengenai topik hari ni? Adakah dia logik ke? Dia tak logik ke? Cuba komen kat sini. Apa pendapat awak? Wow, I like the topic. Hari ni Abang Abu bagi something yang very precious, alright? Sangat precious ni. Sebab ramai orang dia tak faham tahu benda apa yang patut dia buat untuk dia tambahkan 100%, 10 kali ganda, 100 kali ganda semua ni kita boleh buat kalau faham fundamental yang betul. Jadi saya nak awak sebelum kita bincang topik ni, sekali lagi ambil kesempatan untuk share dengan kawan-kawan awak, tag kawan-kawan awak. Okey, sekarang juga buat tag dekat bawah ni, komen tag kawan-kawan awak. Share dengan member-member awak dan terus tekan lu banyak-banyak. Okey, kita ambil lagi 2 minit untuk kita buat benda-benda ni sambil kita beristighfar, bertasbih, bertahmid dan juga sediakan pen dengan kertas ke buku ke. Alright, buat benda tu. Okey, buat benda tu. Okey, boleh Alright. Wow, I like the best topik menarik dan sepatutnya semua orang mula berfikir dan buat. Okey, Izul Haris. Zaman sekarang ramai mati kutu nak buat income. Topik hari ni menarik. Nak dengar idea. So yelah, dengar idea dan buat. Alright. Kadang-kadang ramai orang ni memang dia boleh dapat idea tapi tak buat. Dan bila kita tak buat, jangan mengajar orang. Bila kita tak buat benda yang kita cakap, jangan cuba kita nak ajar. Sebab ramai orang dia gagal. Sebab apa? Dia sendiri tak buat tapi dia cuba. Itu yang jadi benda yang disampaikan tu dia tak sampai. Jadi saya nak adik-beradik yang ada dalam ni, kita dengar, kita buat. Kita buat benda tu, baru kita akan rasa. Dan bila kita nak kongsi, awak baru akan macam rasa, betul sebab kita dah buat. Alright, itu benda yang dalam ilmu wang dunia akhirat mengenai kewangan, business dan wealth ni is all about buat. Alright, jangan tanya, buat. Itu kita punya tagline. Okay, Izul Haris, thank you very much for being here. How AA to boost the income, alright? Boost the income, jangan kau main Facebook ya boost tu. Dia memang tak naik income, makin turun income adalah. Alright, kita akan buat. Tak ada yang mustahil, insyaAllah. Alright, Ashura, very good. Okay, positivity. Sebab kalau Allah nak, semua boleh jadi. Jadi tiada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang mustahil. Alright, jadi kita kena yakin pada benda tu supaya kita dapat increase that income. Alright. Okay, abang pun nak cerita sikit. Sebab pada awal saya ni banyak benda saya buat. Okay, saya buat tu, saya buat ni. Jadi saya berusaha keras dan alhamdulillah saya boleh dapat duit. Kan, macam dulu saya buat jualan nasi lemak, saya jalan sana, jalan sini, saya buat dan akhirnya saya dapat duit. Lepas tu saya buat bisnes, macam-macam perniagaan saya buat. Alhamdulillah ada perniagaan yang jatuh, ada perniagaan yang buat duit. Dan saya buat, dan saya banyak buat. Saya invest banyak masa, saya gunakan masa untuk macam nak relax tu semua saya buang, saya buat kerja, saya bekerja keras sangat untuk dapatkan. Alhamdulillah akhirnya kita dapat juga. Alright, tapi itu yang sebenarnya berlaku. Tapi ada satu benda yang bila saya mula rasa inilah yang sebenarnya saya tak buat selama ni. Yes. Okay, so apa maksud dia? Ada sekali tu benda ni saya buat dan saya rasa puas tau. Ada dulu buat bisnes tu saya macam rasa macam tak berbaloi sebab banyak sangat masa, tenaga saya buat, tapi saya dapatlah duit tapi tak setimpal dengan masa yang banyak yang saya gunakan. Jadi ada satu masa tu, apa yang saya nampak bila saya mula buat benda ni, saya macam rasa seronok. Saya rasa sangat seronok dan saya dapat energi. Dan akhirnya saya mula dapat bayaran pula. Kan, apa yang saya maksudkan, ada sekali tu saya mula bercakap. Kan, kalau dulu aku buat kerja masa banyak, ini saya bercakap. Dan bila saya bercakap, dalam masa 1 jam tu saya bercakap, saya dapat duit. Saya dapat duit yang actually 1 jam dengan banyak ni,
lagi best aku buat benda ni daripada aku buat kerja aku tu yang sebelum. Sekarang Alhamdulillah sebab bisnes tu kita dah systemize kan, kita dah ada orang, kita dah ada sistem, like teknologi yang menguruskan. Tapi dulu benda tu tak ada, jadi banyak masa yang kita habiskan kat situ. Jadi bila saya mula tengok, benda ni aku buat, aku suka dan aku dapat duit. Dan kat situlah saya mula nampak something yang saya panggil dia soul purpose. Soul purpose. Apakah matlamat jiwa kita? Kan? Saya mula mencari benda tu dan akhirnya saya dapat inilah soul purpose saya. Inilah tujuan yang saya nak. Sebab apa tau? Bila kita nak cari kita punya tujuan hidup, sebenarnya dia akan mengembangkan 3 benda dalam hidup. Macam mana kita nak cari apa yang patut kita buat dalam perniagaan kita, nanti kita akan masuk bab tu, tapi saya nak you betul-betul dengar dan tulis benda ni 3. Sebenarnya untuk kita mendapatkan satu benda yang kita akan memberikan pulangan yang luar biasa sebenarnya, alright, yang sebenarnya adalah gift, iaitu hadiah. Gift ni adalah satu pemberian dan anugerah Allah kepada kita. Apakah satu anugerah Allah yang Allah bagi pada kita? Gift. Apa maksudnya? Maksudnya ada benda ni yang bila kita buat, memang dia macam kita memang naturally memang best. Memang kita boleh buat benda tu tanpa kita ada ilmu, tanpa nak pergi belajar mana-mana, tanpa kita ada apa, kita boleh buat. Contohnya ada orang ni dia boleh masak, dia tak pergi pun belajar macam mana nak masak, tapi dia bila masak dia boleh create something yang sedap, something yang best, something yang macam rasa best sangat. Ada orang bila dia menulis, dia boleh menulis, bila kita baca macam ya Allah, tulisan kau ni dahsyatnya, copywriting dia kan. Dia macam kita tanya dia cakap alah biasa je, aku tak ada pun buat apa, aku tulis. Tapi itu mungkin gift yang Allah bagi pada kita. Macam Abang Abu sedar benda ni bila saya mula bercakap. Menulis ni tak adalah macam orang ramai teruja dengan tulisan aku. Yang maki aku adalah tulis pun tak reti macam ni. Tapi bila saya mula bercakap, bila mula saya berkongsi pengalaman saya berkongsi certain ilmu yang saya ada, saya nampak orang lebih boleh terima dan orang dapat belajar. Jadi kat situ saya nampak ini mungkin adalah satu anugerah dan pemberian Allah. Sebab saya tak pergi belajar kat mana-mana macam mana nak jadi speaker, macam mana nak jadi trainer, macam mana nak cakap, macam mana nak create. Benda tu just naturally ada dalam diri saya. Jadi itulah satu benda yang perlu kita cari sebelum kita nak move forward untuk menambahkan pendapatan kita menjadi 100%, 1000% tu semua. First kali kita cari apakah gift yang kita ada. Ini benda yang kita kena buat. Mungkin awak ni seorang tukang masak, tapi bukan bermaksud bila awak buat masak ni awak gembira dengan semua. Ada benda yang tukang masak ni macam dia tak suka buat benda tu. Contohnya potong bawang, potong ni semua mungkin dia tak suka. Dia nak orang lain buat. Sebab dia nak just like create resepi baru, dia nak buat benda-benda macam tu. Itu adalah passion dia. Jadi itu adalah gift dia. Kan? Jadi apa yang saya cuba bagi tahu, kita mula mencari apakah satu benda yang sebenarnya yang memang kita naturally good. Kita tak perlu pergi nak belajar benda ni. Kita memang naturally good. Itu adalah gift. Tu kita kena faham. Kedua adalah kita kena ada passion terhadap benda tu. So maksudnya walaupun kita dah ada gift, Allah dah bagi saya satu gift, berbual ni bagus, saya juga kena ada passion. Saya kena ada satu minat yang mendalam dalam benda ni. Yang sebab apa? Bila kita ada passion, dia jadi kita dapat energy. Bila bila ada passion, kita ada energy. Right? Energy ni sebenarnya akan menjadikan kita macam dapat terus buat banyak benda. Semua halangan-halangan kita dapat atasi kerana kita ada passion. So kedua, awak kena tahu sama ada benda yang awak ada ni, anugerah ni, awak ada passion tak? Alright? Sebab bila kita tak ada passion, dia akan suck energy kita. Bila kita tak ada passion kan, kita buat something secara paksa, secara terpaksa, kita akan hilang energy. Sebab tu nombor 2, dalam kita nak mencapai pulangan yang sangat tinggi, maka kita kena ada passion dalam benda yang kita buat. Okey, itu yang kedua. Ketiga, dia juga soul purpose ni, dia juga mestilah ada economic driver. Maksudnya dia boleh memberikan
value yang orang nak bayar. Ini penting. Sebab bila kita nak mencapai pulangan yang baik, maksudnya apa passion yang kita ada, apa gift yang kita dapat ni, perlu ada economic driver di mana orang dapat nilai. Kita bagi ni, kita ada nilai, benda yang kita bagi ni ada nilai dia dan orang sanggup bayar ataupun membeli kerana dia rasa dia dapat nilai benda tu. Jadi kita kena tahu sole purpose kita ni perlu ada 3 benda ni. Alright, kita perlu ada gift. Kita kena cari apakah anugerah yang Allah bagi pada aku. Kedua, aku kena dapatkan passion untuk buat benda ni. Dan ketiga, pastikan dia mempunyai economic driver. Maksudnya bila kita buat ada value orang yang sanggup nak dapatkan benda. Jadi saya tulis kat sini supaya kita share. Okay, satu, kita kena ada a gift. Alright, it must be a gift. Alright, dua, dia kena ada passion. Dan tiga, dia kena ada economic driver. Economic driver maksudnya dia mesti ada kata orang tu, dia mesti ada kewangan. Maksudnya dia ada value yang orang sanggup bayar. Right? Okay, so ini adalah benda yang saya cerita tadi. Tapi macam mana kita sekarang nak tahu sama ada kita ni adakah benda ni lah yang sebenarnya aku punya sole purpose? Adakah ini sole purpose aku? Alright, kita kena tanya. Jadi saya nak share dengan you all, okay, beberapa soalan yang kita kena basically tanya. Right, soalan yang basically so saya letak kat sini. Mungkin aku letak kecil sikit lah kat sini sebab dia 3 benda yang saya share tadi kan. A gift, a passion and economic driver. Okay, now sekarang saya nak just share macam mana kita nak tahu sama ada ini adalah benda yang betul-betul aku memang sole purpose aku. Adakah ini adalah purpose, big why aku, sole purpose aku. Adakah ini tujuan hidup aku kan. So untuk tu kan kita kena tanya beberapa soalan. Okay, so saya nak awak tulis soalan-soalan ni supaya awak macam boleh tanya diri awak lepas program ni, lepas talk ni, awak boleh tanya sama ada sebelum kita buat benda ni, awak tanya soalan-soalan ni. Alright, okay, now soalan yang pertama yang kita kena tanya, alright, dalam nak pastikan sama ada apa yang kita buat ni adalah something yang kita suka. Alright, yang pertama, macam mana kita nak dapat tahu sama ada apa yang kita buat ni. So awak tengok balik, bila masa awak paling happy buat benda yang awak buat. Kan, ada tak benda yang awak buat ni, kan, ada tak benda yang awak buat ni dia macam bagi awak satu perasaan, feeling yang sangat happy. Bila masa yang awak paling happy? Ini soalan yang pertama awak kena tanya. Okay, bila buat benda ni awak rasa happy gila lah, apa? Bila? Apa benda sebenarnya? Alright, yang awak buat yang awak rasa happy sangat. Alright, sebab bila kita tanya soalan ni, dia balik kepada yang 1, 2, 3 ke atas tu. Kan, yang balik kepada sana. Alright, maksudnya bila yang awak pernah buat something yang awak rasa happy gila. Itu adalah satu petanda yang itu mungkin benda yang awak punya sole purpose. Tu satu. Alright. Yang kedua, bila kita tengok, bila awak rasa paling masa yang macam awak rasa kreatif sangat. Awak boleh jadi kreatif. Awak jadi macam kreatif. Awak rasa macam ini bila masa yang kau rasa kreatif sangat. Ada tak bila bila you buat yang you rasa kreatif you rasa macam boleh buat banyak benda. Kan, macam abang Abu ni, bila saya berbual, bila saya bercakap ni, saya jadi kreatif. Kan, saya jadi kreatif, saya buat banyak perwatakan saya create some tagline, saya create some body languages. Saya jadi kreatif. Alih-alih dia punya creative juice tu, dia macam banyak sangat bila saya buat benda tu. Jadi awak juga tanya diri awak, bila awak rasa macam kreatif sangat,
Masa awak menulis ke, masa awak berlukis ke, masa awak, bila awak rasa bila memasak ke, ada tak time yang awak rasa paling kreatif? Tengok apa sebenarnya masa tu. So itu juga penting untuk awak nak pastikan, okay, ini mungkin aku punya ni. Alright? Okay. Then awak tanya yang ketiga ni, awak tanya soalan ni tau. Adakah awak tanya ideal tak kehidupan ni? Maksudnya kehidupan, awak tanya apa yang awak buat tu, apa yang awak buat tu rasa macam sesuai sangat dengan awak, sangat dengan watak awak dan sebagainya lah, dan lain-lain lah. Dan aku nak tulis panjang-panjang ni. Alright. Okey. Dan lain-lain. Okey, apa benda ni? Alright, mungkin ada yang macam ni. Okey. Nombor 3 ni, aduh, aku kena sikit. Okey. Nombor 3, kalau tengok nombor 3, apa yang awak buat, awak rasa sesuai sangat dengan watak awak ni? Adakah memasak tadi sesuai dengan awak? Awak kena tanya, sebab itu mungkin benda yang buat awak motivated, buat awak rasa happy, buat awak rasa kreatif. So awak kena tengok, adakah ini benda yang sesuai? Contohnya bambu, saya kalau disuruh pakai smart-smart, itu bukan saya. Saya rasa tak sesuai pakai benda-benda macam tu. Jadi saya macam rasa saya kena pakai simple, saya kena rasa macam kena ada benda lain. Saya tak gerti pakai tie yang whatever dalam masa saya bercakap tu kan. Saya rasa macam saya lebih selesa dan dengan satu konsep. Contohnya saya pakai baju mekanik wang tu ke, saya pakai benda itu jadikan macam sesuai dengan watak saya. Benda macam tu. Jadi kita tengok apa yang sebenarnya buat awak macam rasa sesuai sangat. Mungkin itu sebenarnya awak punya soul purpose. Alright? Okay? Clear tak? yang ni best. Yang ni nombor 4 ni. Nombor 4 ni best sebab apa? Dia macam ni tau. Apa yang buat awak bangun pagi excited? Kan? Ni nombor 4. Ni soalan yang awak kena tanya. Kan? Nak find out whether what we are doing tu something yang betul kita punya social purpose ni. Tanya, apa yang buat awak bangun pagi ni excited tu? Awak tak tunggu, awak macam tak sabar pagi tu. Kan? Macam tak sabar. Ada tak benda yang buat macam awak bangun, memang menunggulah. Menunggu tau. Menunggu macam, saya nak bangun pagi ni, macam tak sabar lagi. Ada beberapa benda dalam diri Abang Bus ni, ada beberapa benda. Satu adalah, saya memang adalah seorang pelabur. Right? Saya pelabur dan saya juga adalah trader. Saya suka trade. Saya suka trade saham. Sebab tu kalau hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis saya excited bangun pagi. Sabtu Ahad tu kurang sikit. Tapi Sabtu Ahad saya bangun juga sebab saya ada kelas. Saya ada kelas-kelas yang juga menguja saya. Nampak tak? Saya benda tu. Jadi Isnin saya teruja juga sebab saya dapat bercakap, saya dapat buat live kan. Benda-benda tu juga mengujakan saya untuk I'm excited tunggu pagi. Tapi yang lebih best ni dalam PKP, dalam masa pandemik adalah pelaburan saham. Saya nak tunggu market pagi hari ni. Aku nak macam aku nak tengok macam mana. Kan? Itu buat saya excited. Sambil-sambil tu saya bercakap, saya suka bercakap ya, bagus. Tapi kena tengok Katie, suka bercakap satu, tapi kita tengok yang atas tu. Mungkin suka bercakap ni, adakah dia satu gift? Adakah cara kita cakap orang dengar ke, orang tak dengar ke, tu kita kena tengok supaya kita boleh betulkan balik. Kedua, passion. Kita memang kena ada passion. Kita tak boleh rasa macam penat bercakap, tak ada. Ketiga tu pun penting. Adakah dia memberikan saya pulangan? Dan kalau 3 fit, yes, good. That is what is your soul purpose. Alright? Soalan yang sama saya pernah tanya pada end of 2016 dan saya bermula mencari dan membuat seperti jadi. Thank you, saya lebih menghargai diri sendiri dan boleh share dengan orang lain. Very good. Teruskan. Teruskan so itu yang nombor 4. Nampak? Bangun pagi excited, macam awak rasa macam tak sabarlah aku nak bangun pagi ni. Kan? Alright. So itu juga awak kena buat. Benda ni penting Dan seterusnya tanya soalan nombor 5.
Nombor 5 ni, nombor 5 awak selain daripada excited tadi bangun pagi, yang apa yang awak passionate tau, passionate awak macam passionate sangat, passionate in life. Apa yang awak macam passionate sangat in life? Kan, adakah berjumpa orang, adakah tengok orang like apa yang buat macam nak membantu orang, atau nak kasih semangat apa. So apa yang buat awak passionate sangat in your life, alright? Okay. So awak fikirkan balik, masa awak macam buat benda ni awak rasa passionate sangat, mungkin menolong orang, mungkin bila nak beribadah, apa yang buat awak macam passionate sangat. Alright, cuba tengok bila masa yang awak rasa macam passionate sangat, itu juga mungkin tanda sebab benda yang awak buat tu adalah something yang soul purpose. Dia dia daripada jiwa awak. Dia bukan daripada minda, dia daripada jiwa, right? So itu juga awak kena tanya soalan. 5 soalan ni awak tanya. Okay. Alright, bagus terus. Like komen benda tu. Teruskan komen, teruskan love, teruskan like, teruskan share sebab saya nak awak buat benda tu, right? Saya nak awak share dengan ramai lagi orang. Sambil dengar tu awak share sebab itulah keberkatan untuk saya. Jadi bila awak share, saya rasa macam best sangat sebab apa yang kita kongsikan ni dia tak habis kat sini saja, dia berterusan. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat kepada ramai orang sana. Alright. Okay. Ini soalan yang mungkin saya rasa macam perlukan sedikit masa untuk tanya benda ni. Tanya soalan ni. Bila awak rasa seolah awak memang like memang awak hidup seolah awak bukan seolah, bila awak rasa seolah hidup awak ni memang purpose lah, awak hidup untuk tujuan sebenar, tujuan jiwa sebenar, tujuan sebenar. Okey, saya explain benda ni supaya awak macam tak tak macam tak faham sangat. Okey, nombor 6 ni, bila awak rasa seolah hidup awak ni memang you live the purpose lah. Bila awak rasa macam okey, alhamdulillah I memang live my purpose. Dia bukan bila dapat duit tau. Kadang-kadang duit awak dapat ni dia bukan purpose yang awak nak. Awak ada lain purpose. So adakah bila awak rasa macam seolah-olah bila awak buat benda ni awak rasa macam awak hidup lah, awak memang hidup untuk that purpose? Bila awak rasa, bila awak tengok macam abang-abang yang bila saya tengok anak buah saya, anak murid saya ataupun adik-beradik abang-abang ni, bila dia mula mencapai ataupun dia move to next level, saya rasa macam I'm living my purpose. Kan, saya rasa macam I'm living my purpose, man. Saya dapat bantu orang yang dulu susah gila ni, ya Allah, duit simpanan pun tak ada, tapi sekarang alhamdulillah dah boleh berzakat. Ya Allah, I'm feeling my purpose. Dulu orang ni tak pernah nak pergi solat tu dia rasa berat sangat, tapi hari ni alhamdulillah dia solat, dia utamakan. Aku rasa I'm living my purpose. Right, ada orang yang dulu sedekah pun dia kedekut, itu nak kedekut, tapi sekarang hari-hari dia sedekah. Ya Allah, I feel I have lived my purpose. Inilah yang akan buatkan diri saya macam wow, what I'm doing is something that I'm living my purpose, right? So you kena rasa sebab itu akan menjadikan kita ni, alright, kita yakin dengan benda yang kita buat dan kita akan macam rasa teruja, right? Sebab awak rasa benda tu, right? Dan buat awak akan terus buat dan buat. Okey. Dan next ni, okey, yang ni awak kena tengok bila boleh ke, ni soalan yang awak tanya. Boleh tak apa yang awak minat ni tukar jadi duit? Maksudnya walaupun sometimes kita ni buat benda yang kita buat ni, kita suka, kita minat, kita rasa benda ni seronok, tapi keseronokan tu kalau dia tak ada economic driver, dia tidak ada satu pulangan kewangan, maka dia akan menjadi satu bebanan. Sebab dalam kehidupan ni dia perlu ada something yang macam kereta kan. Kereta ni dia boleh berjalan tau. Kereta cantik, lawa, dia boleh berjalan. Tapi dia perlukan minyak. Sampai satu tempat minyak tu akan habis. Dia tak ada auto generated minyak, tak ada.
So you memang kena masukkan minyak. Kan maksudnya sama juga bila kita buat benda yang kita suka ni, ada tak dia bagi kita duit supaya kita boleh berterusan? Sebab apa, ramai orang kadang-kadang dia suka, dia minat, tapi bila duit tak ada, minat tu dia hilang. Dia tak jadi lagi macam dulu dia cakap minat, tapi sebenarnya bukan. Sebab tu kita nak tanya soalan-soalan ni supaya kita betul-betul faham benda ni. Sebab apa? Bukan duit, memang aku aku memang benda tu aku yakin dia memang ada value dan orang sanggup bayar pada aku dalam benda yang aku buat. Jadi pastikan kita kena check berapa lama yang kita kena tunggu untuk dia jadi macam macam apa ni, macam dia boleh ubah jadi duit. Kena tanya benda ni. Hello, aku banyak cakap ni, korang make sense tak aku berbual ni? Sebab ni soalan-soalan yang kita kena tanya untuk nak pastikan sama ada kita ni dapat tak. Sebab ini antara soalan, saya belum kasih lagi apa yang perlu kita buat untuk menjadikan 100% dan 1000%. Tu kejap lagi saya habiskan maybe saya habiskan kat sini je lah 7, 8 8 ni saya nak just like bagi tahu apa yang orang selalu puji. Apa yang orang selalu bila saya buat. Maksudnya aku punya Melayu dia macam lari-lari sikit, tapi tak apa, kita habiskan kat 8 ni sebab lepas ni aku nak bagi dia punya apa yang sebenarnya kita kena buat right, untuk kita nak macam pastikan kita boleh gandakan. Ini kita cari apa sole purpose kita, apa yang perlu kita buat untuk menjana dan sebagainya. Tapi macam nak gandakan, kita ajar sekejap lagi. Tapi yang nombor 8 ni, kita nak tahu juga benda apa ni bila kita macam buat je orang puji kita. Itu juga mungkin satu gift ataupun satu anugerah yang Allah bagi pada kita. Bila kita buat benda ni orang puji. Macam Abang Abu selalu dapat pujian. Tapi pujian tu kita bagi pada Allah. Allah pemilik segala pujian. Tapi orang akan cakap, Abang Abu best lah, Abang Abu boleh buat benda ni. Kita faham lah, mudah lah, kita macam rasa macam connected lah. Benda-benda ni sebenarnya menjadikan saya mula faham, mungkin ini juga anugerah yang Allah bagi pada aku. Right? Sebab tu kadang-kadang kita selalu peka dengan apa orang cakap. Kan kita buat, padahal mungkin benda tu mudah aja untuk kita. Ada orang menyanyi, dia saja je dia menyanyi, tapi dia sedap. Kan best gila kan, tapi dia biasa je. Kita pula siap masuk itu ni, suara pun tak boleh kan. So itu mungkin kekuatan yang kita ada juga. Right now, sekarang kita dah tahu benda-benda ni. Sekarang saya nak macam ajar the next step. Okay, ini step yang penting, right? Ini step yang penting untuk kita betul-betul sekejap Okay. So yang seterusnya, okey ni ni ada ni, saya pun sama macam suka cakap dan orang suka dengar juga. Bagus. Baguslah kalau macam tu. Okey, apa yang Abang Abu nak bagi sekarang adalah benda ni, alright? Okey. Sekarang bila kita buat kan, macam mana pernah tak dengar 80-20 rule? Pernah dengar tak 80-20 rule? Pernah dengar tak 80-20 rule? Pernah dengar? Alright, dia panggil the rule of Pareto. Pareto rule ni dia cakap 80% daripada kejayaan seseorang ataupun hasil tu dia berpunca daripada 20% daripada kerja yang dia buat. Maksudnya 80% result ni datangnya daripada 20% kerja yang kita buat. Sebab benda tu untuk orang-orang yang biasa. Tapi kalau kita menjadi orang yang lebih pakar kan, kita memahami benda-benda ni, dia 5%. Orang tu buat 5% menghasilkan 95% daripada dia punya result dia. Alright, maksudnya kalau kita buat 2 jam benda tu, katakan kita dapat 80% daripada hasil keseluruhan. Contohnya saya dapat RM100, saya buat something, saya dapat RM100. Tapi sebenarnya RM80 tu disebabkan daripada masa 20%. Kalau saya kerja, katakan saya kerja 10 jam. Right, dalam 10 jam ni saya dapat RM100. Contoh. Jangan keliru dengan benda ni betul-betul faham kan. Katakan saya kerja, okeylah mungkin 10 jam tu macam okeylah 10 jam saya kerja. Saya kerja 10 jam, saya dapat
Ini bukan kerja dekat tempat kerja Ini maksud kerja ni apa yang saya buat. Saya buat something, contohnya saya buat masak nasi lemak ke whatever and everything, okay. Saya bekerja katakan dalam masa 10 jam. Maksud 10 jam ni saya kerja, saya masak, saya pergi hantar, saya pergi itu, saya pergi ni semua, dan akhirnya saya dapat RM500. Contohnya 10 jam saya dapat RM500. Clear 10 jam daripada dapat RM500. Tapi sebenarnya 500 daripada RM500 ni sebenarnya saya punya result tadi RM500. Tapi awak tahu tak, RM400 tu sebenarnya datang daripada beberapa jam. 2 jam ataupun 1 jam. Saya kerja 10 jam. Jadi 2 jam saya yang sebenarnya menghasilkan RM400. Clear tak? Mungkin 2 jam tadi apa? 2 jam tadi saya dapat order, saya whatever kan. Saya dapat produce. 2 jam tu saya dapat order je. Bila saya dapat order, saya create RM400. Order tu dah ada. Saya order 2 jam je. Lepas tu saya berjalan 3-4 jam, saya jalan pergi jual-jual, saya dapat lebih RM100. Maksudnya 8 jam saya yang saya buat pergi jual-jual ni bagi saya RM100. Tapi 2 jam tadi yang saya dapat order, saya ambil order, saya whatever, dapat menghasilkan RM400. Itu maksud saya. Jadi 20% masa saya ni boleh menghasilkan RM400, 80% masa saya tadi hanya menghasilkan RM100. Itu dia punya konsep. Okay? Tapi bila kita menjadi seorang yang lebih pakar, bila kita buat dalam masa, kalau tadi 10 jam kan, ini setengah jam je kita boleh dapat dekat 400 lebih. Daripada hasil RM500 tadi, dengan hanya setengah jam kita boleh hasilkan RM450, manakala 9 jam lebih ni sebenarnya menghasilkan hanya RM50. Itu konsep dia. Jadi bila kita menjadi lebih pakar, kita faham macam mana kita nak sebenarnya dapatkan order tu, bila masa yang sesuai untuk kita ambil order tu, kita perlukan setengah jam untuk menghasilkan sale RM450. Dan kita ada 9,5 jam lagi kita nak letak kat depan tu, mungkin kita letak depan ke, atau kita hantar-hantar kedai kan. Itu hanya memberikan kita pulangan sebanyak RM50. Jadi 500 kita dapat satu hari. Okay, now faham tak benda yang saya cuba bagi tahu ni? Okey, sekarang macam mana kita nak menggandakan kita punya pulangan? This is the key. Nampak tak? Masa saya menggunakan 20% daripada masa saya tu, alright, di mana 8 jam lagi saya kena pergi berjalan, saya pergi jual sana, saya pergi berjalan-jalan ni kan. Saya habiskan 8 jam, tapi saya punya hasil tadi adalah RM100. Tapi 2 jam yang saya buat ambil order whatever ni menghasilkan RM400. Jadi apa yang saya boleh buat? Okey, 8 jam tadi sekarang, okey, yang saya pergi hantar, saya mula menggajikan orang. Jadi 8 jam tadi kan, saya bagi orang lain untuk buat benda tu. Saya ambil orang lain, saya upah orang lain, kau pergi hantarlah dekat sini sebab kita dah tahu jalan-jalan ni dapat 100. So saya pun cakap okeylah, kau ambil RM50 ke whatever, 100. Betul? Dan apa yang kita dapat? Kita dapat 8 jam solid. Betul tak? Jadi sekarang kalau 2 jam tadi kita buat untuk ambil order, kita boleh create RM400. Sekarang kita boleh buat benda tu 4 kali. Betul? Sebab kita ada 8 jam. 2 jam kita tadi kan, 2 jam kita dah habis kita buat, dan kita masih boleh tambah lagi 4 kali 2 jam untuk buat benda yang sama. Apa? Ambil order. Jadi kita akan mula cari ambil order ni, sebab kita tahu ambil order ni dapat hasilkan 400. So aku boleh buat lagi satu. Jadi aku dapat 400, aku dapat 2,000. Hello. Saya nak awak mainkan balik apa yang saya cakap ni. Make sense ke tak? Right? Make sense ke tak? Jadi sebab tu kita kena faham apakah that 20% of our time that create the most income. What is that 20% of time? Apa yang buat yang boleh menghasilkan banyak duit? Daripada 500 tadi, masa saya cakap tadi kan, 500 tadi, 400 tu saya dapat daripada 2 jam yang saya buat order, ambil order. Yang lain 8 jam saya pergi jual-jual ni hanya menghasilkan saya RM100. Jadi bila saya tahu benda tu, apa saya buat? 8 jam ni saya mula kasih orang lain. Saya kasih orang lain. Saya ambil satu orang,
saya upahkan dia, okey kau pergi buat. Saya tahu 8 jam dia kerja, dia boleh dapat RM100. Kau ambil lah RM50 ke whatever. Faham itu maksud Abang Abu tau. Jadi saya ada apa lagi, saya dapat 8 jam ni. Kalau 8 jam saya maximize kan, saya boleh dapat RM2,000. Tapi kalau let's say saya nak adjust like pakai ada 3 kali 2 jam tadi, 2 jam, okey aku buat lagi satu order taking, aku buat lagi satu order taking, 2 jam, kita dah 4 kali ganda. Hello, kalau kita buat 5, kita dah 100 kali ganda. Faham ke? Faham ni? Awak buat satu lagi 2, awak nak 100 kali ganda. So this is what you need to understand. Sebab itu maksudnya bila awak buat macam tu, awak dah dapat 800%. 400%. Kau punya dia punya ni awak dapat 400%. Kalau biasa dapat 400 je, awak boleh dapat 1,600 sampai RM2,000. Maksudnya awak increase 400%. Okey, apa yang awak boleh buat lagi power untuk awak jadi 1,000 atau 2,000%? Okey, daripada 20% tadi yang awak buat tu, awak dapat 400. Sekarang awak kena belajar macam mana awak boleh kurangkan jadi 5% saja. Maksudnya daripada 2 jam, tapi sekarang sebab awak dah ada skill, awak dah ada cara dia, awak dah ada template dia, awak dah ada, awak kurangkan lagi. Okay, masa daripada 2 jam tadi jadi setengah jam. Alright? Macam mana benda ni boleh berlaku? Bila awak menjadi seorang pakar. Bila awak jual biasa dan pakar menjual lain. Alright? Pakar ni perlukan masa yang lebih pendek untuk menghasilkan jualan yang banyak. Okey, jadi kita perlu ke status pakar. Macam mana nak jadi status pakar? Kita buat, kita belajar, kita dapatkan ilmu baru, kita kita menggunakan teknik baru. Benda-benda macam ni akan menjadikan kita jadi lebih pakar. Maksudnya sekarang, daripada 2 jam tadi, aku hanya perlukan 5,5 jam untuk menghasilkan 400 tadi. Jadi kalau kita dah boleh buat macam tu, 2 jam tadi saja, aku dah boleh buat 4 kali. Kan? Setengah jam untuk menghasilkan 400. Okey? Dan bila aku jadi lebih, sekarang aku dah boleh buat 20 kali benda tu. Betul tak? Setengah jam, aku dah buat 20 kali. Clear tak? 20 kali setengah jam yang menghasilkan 400 tadi. Jadi saya punya pendapatan bertambah 2,000%. Okey, konsep ni sebenarnya adalah konsep duplication. Okey, konsep duplication, apa yang kita buat sama juga. Kalau awak rasa benda ni kita boleh juga gantikan dengan satu sistem atau dengan orang. So aku dah tahu dalam setengah jam aku boleh menghasilkan banyak ni dengan menggunakan kaedah aku, dengan database yang aku ada dan sebagainya. Jadi sekarang saya boleh menggunakan satu sistem untuk buat benda tu, ataupun saya gantikan orang lain untuk buat benda tu. Clear tak? Ini di mana kita keluar pula. Maksudnya kita dah hands off, tapi kita masih dapat lagi pulangan yang luar biasa. Tapi apa yang mampu saya nak cuba is like untuk nak buat benda ni okey, untuk nak buat benda ni awak kena get uncomfortable. Okey, maksudnya awak kena biasakan diri dengan uncomfortable. Tak selesa lah kan, awak kena biasa dengan tak selesa. Sebab apa? Bukan senang untuk awak nak macam bagi orang lain, delegate awak punya kerja pada orang. Tapi itulah cara untuk kita boleh menambahkan kita punya pulangan kita. Kita boleh menggandakan pulangan kita dengan kita mula duplicate kita punya kerja ataupun kita punya sistem tadi dengan masa tadi pada orang lain. So this is what basically kita kena buat. Sebab selagi awak tak boleh buat benda tu, maka penggandaan ni dia akan menjadi susah. Boleh ke? Boleh ya? Alright. So sebab benda ni kenapa? Sebab kita sebagai seorang entrepreneur ataupun seorang usahawan, kita ni memang selalu nak buat benda semua kita nak buat. Tapi bila kita buat semua benda kita buat, maka kita akan buat semua benda dan kita akan go back to that process di mana kita 10 jam kita buat, kita dapat RM500 sahaja. Tapi daripada 10 jam, kalau kita betul-betul tengok, 2 jam daripada 10 jam menghasilkan 400. Jadi 8 jam ni kita merugikan masa kita untuk buat 100 tadi. Kan? Itu maksud Abang Abu. Jadi kita kena get uncomfortable untuk
let those thing tu biar orang lain buat, tapi kita fokus pada apa kekuatan kita, apa yang boleh memberikan kita pulangan yang lebih baik. Kan itu yang saya buat juga dalam industri ni. Okey, saya fokus benda yang boleh menghasilkan duit yang banyak untuk saya. Kita hanya tumpukan benda tu. Saya tahu kalau saya buat marketing memang tak boleh. Saya bukanlah orang yang marketing. Kalau saya tumpukan banyak buat marketing, maka saya mungkin tak dapat buat. Jadi saya serahkan. Marketing ni orang lain buat. Kau market sendiri, aku bagi kau whatever, dan aku akan hanya fokus pada benda yang aku nak. Jadi bila saya mula mencari macam tu, saya dapat projek-projek yang sebenarnya menguntungkan. Kan saya dah tahu, okey, saya tak adalah buang masa untuk buat marketing. Saya hanya menggunakan masa yang saya ada untuk mencari siapa yang sebenarnya boleh jadi aku punya referral. Siapa yang boleh sebenarnya untuk bawa aku untuk dapatkan projek ni. Sebab saya tahu bila itu kekuatan orang lain. Jadi saya mula leverage dengan benda tu, dan saya hanya fokus untuk deliver supaya saya dapat berterusan dengan mereka. Saya dapat continue dengan mereka. Itu kekuatan saya. Jadi saya lebih fokus masa saya untuk saya membina relationship untuk saya dapat projek baru dan sebagainya, daripada saya buat marketing yang sebenarnya saya rasa macam saya bukan ahli dalam benda tu. Clear Yes. So inilah yang sebenarnya Abang Bu nak bincangkan pada hari ini, dan saya harap perbincangan ni sedikit sebanyak memberikan awak satu idea daripada perbincangan semalam. Macam mana saya nak retire dalam masa 3 hingga 7 tahun. Ini cara dia. Kan ini cara dia untuk kita menambahkan profit, menambahkan kita punya ROI kita ni. Kita gandakan pulangan kita supaya kita boleh retire dalam masa 3 hingga 7 tahun. Jadi saya harap benda ni memberikan anda sedikit sebanyak satu baru baru untuk awak terus dapat mencapai tahap-tahap tertentu, right? Okay, so itu yang sebenarnya Abang Bu nak bagi anda. Alright, of course, seperti yang saya bagi tahu, okay, bagi anda yang masih belum lagi untuk bersama dengan Abang Bu dalam Pukat Kaya, alright, saya ada satu program yang saya akan lancarkan pada actually benda tu dah berjalan, tapi program tu akan bermula pada Julai 1, tapi sekarang dah mula orang masuk sebab saya cari 500 orang untuk saya bimbing. Dan sebelum 10 hari bulan, maksudnya 10 hari bulan bagi yang mendapatkan buku Pukat Kaya ni yang hanya berharga RM15 saja, awak akan dapat berterusan dengan Abang Bu untuk 3 bulan daripada Julai itu untuk kita belajar. Alright, satu kaedah pukat untuk membina kekayaan dengan involvement teknologi dan sebagainya. Hanya RM15 saja. Tapi kalau dah terlepas 10 hari bulan awak masih tak beli lagi, maka harga akan melonjak ke RM99, dan selepas tu masih tak lagi, harga akan jadi RM510. Jadi jangan lepaskan peluang, sebab saya bekerjasama dengan beberapa pihak. Hey Alfred, Port, ini semua adalah startup fintech teknologi. Mereka ni semua fintech punya local startups. Alright, Port, kita ada Hey Alfred dan juga Wahid Invest. Mereka bergabung dengan Abang Bu untuk create this sebagai satu fintech punya program. Kalau sebelum ni Abang Bu banyak buat konvensional, tapi kita dah mula digitalizekan sikit. Sebab tu saya nak 500 orang ni dapat manfaat tu. Alright, tapi bagi yang ambil peluang cepat, dia dapat. Siapa yang masih nak fikir RM15 ni macam 15 juta, saya minta maaf lah. Awak punya pemikiran tu cetek sangat. Alright, cetek sangat. Dan kalau awak rasa RM15 ni sebagai satu yang merugikan awak, saya rasa awak lah orang yang paling cetek pemikiran. Alright, sebab awak akan rugi satu peluang yang boleh membuatkan awak menjana berterusan. Alright, so itulah yang Abang Bu nak bagi tahu anda. So informasi tu ada dekat abangbu.com, cari Pukat Kaya abangbu.com, ataupun dekat Facebook saya ni sendiri. Awak scroll balik lah, dan awak akan dapat, awak baca dan awak akan terus. Alright, semuanya ada dekat abangbu.com, semuanya secara online. Alright, so you boleh dapatkan link kat situ dan terus buat benda tu. Alright, okay, Hayati, thank you kerana dah daftar. Alhamdulillah. Okay, Hayati dah daftar, dia cakap. Okay, bagi yang belum tu, tengok dekat abangbu.com, pastinya awak akan dapat something. Okay, insyaAllah. Thank you Hayati, dan okay, Kak Katie, so you can actually get it from me.
15, okey, dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah 15 tu boleh jadi 15 juta. Itu izin Allah, Allah boleh. Tapi dalam program ni saya tak janjilah macam tu kan. Tapi saya menjanjikan you akan belajar something yang sangat-sangat unik sangat. Alright. Pukat kaya, macam mana aliran kewangan perniagaan perlu disusun dan diatur. Alright. Okey. So itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Saya nak just saya ucapkan terima kasih kepada anda semua, dan seperti biasa jugalah, insya-Allah kita akan dapat berterusan dengan anda semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan kita kehidupan yang bermakna, kehidupan yang baik. Mudah-mudahan kita sentiasa bersama dengan golongan-golongan yang Allah ridai. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh di akhirat nanti, insya-Allah. So itu saja daripada Abang Abu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap apa yang saya kongsikan ni memberikan anda banyak kebaikan. Alright. So itu saja. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada adik-beradik Abang Abu. Sekarang saya berada dekat dengan Kutub Utara. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbah as-suduri.